Yang beri makan ni bukan bos. Yang beri makan ni bukan ketua kita dekat jabatan tu. Yang beri makan adalah Allah. Saya bukan nak suruh kita tak hormat pada ketua, tak. Tapi jangan sampai kerana memikirkan tentang kedudukan, memikirkan tentang reputasi, memikirkan tentang naik pangkat, sampai kita terpaksa mengorbankan integriti. Yang lebih malang daripada itu, kadang-kadang ada manusia yang dipanggil sebagai ahli akademik, tetapi terpaksa curang dengan disiplin akademiknya, hanya semata-mata kerana nak mempertahankan pangkat. Ada di kalangan ahli akademik yang kadang-kadang dia kata apa? Saya bukan tak mau cakap, tapi kita kena ada strategi. Kita kena ada strategi, Syah. Strategi. Apa strateginya? Sampai ke pencen tak ada strategi. Sampai ke pencen takut nak sebut. Ada kawan-kawan kita yang kadang-kadang nak mari jumpa kita. Mari jumpa kita. Pengalaman saya jugalah kan. Dia nak mari berkawan dengan kita. Kita tak ada masalah. Bukanlah saya ni orang besar sangat. Saya bukan orang besar. Orang biasa je. Orang nak jumpa lah. Mari jumpa. Tapi bila orang tak agak gambar je. Syekh, gambar ni jangan sebar. Nanti teruk anak kena. Han takut dengan manusia. Han takut dengan manusia lebih daripada apa yang sepatutnya. Ini benda yang sepatutnya perlu dibuang dalam jiwa seorang ahli akademik. Saya ahli akademik. Saya kena nasihat diri saya. Sebab apa? Sebab kita bukan nak jaga reputasi diri sangat. Tapi kita disuruh untuk berani mempertahankan kebenaran. Ini yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Bukan hanya sekadar Nabi itu reputasinya gugur ataupun jatuh di kalangan orang-orang Quraisy pada ketika itu. Bahkan Nabi SAW juga dicederakan. Sebab itu Ibnu Mas'ud, semalam kuliah saya sebut hadis ni. Ibnu Mas'ud kata apa? Dia kata, Ka'anni andur ila nabiyyin minal anbiya. Darabahu qawmuh fa'admauhu. Wa huwa yamsahu ad-dam'an wajhi wa yaqul Allahumma ighfir li qaumi Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Nabi Ibnu Mas'ud mengatakan, seolah-olah aku sedang melihat seorang nabi daripada kalangan para anbiya. Darabahu qaumuh, dipukul oleh kaumnya. Fa'admauhu, sehingga berdarah dia. Wa huwa yamsahu dam'an wajhi, dan disapu muka dia yang penuh dengan darah tu, lalu dia mengatakan, wahai Tuhan, ampunkanlah kaum aku kerana mereka adalah golongan yang tidak mengerti. Ini semangat yang kita kena letakkan dalam diri kita bersama, untuk kita menjadi ahli akademik, untuk kita menjadi seorang Muslim. Peristiwa hijrah mengajar kepada kita tentang konsep tinggalkan apa saja demi untuk agama, tinggalkan apa saja demi untuk menegakkan syariat dan syiar Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.